Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak murid Ustaz semua? Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah pada ketika ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ketujuh, iaitu Maddus Silatil Kubra. Baik, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Jika semua dapat perhatikan, kotak yang atas berwarna ungu itu adalah merujuk kepada hasil pembelajaran. Maksudnya selepas daripada pembelajaran, apa yang pelajar akan dapat. Yang pertama disebutkan yatamakkanu at-talibu min dhikri ta'rifi maddis silatil kubra. Pelajar akan dapat menyebut ta'rif madd silah kubra. Kemudian yang kedua, yatamakkanu at-talibu min tawdihi sababi tasmiyatihi bimaddis silatil kubra. Akan dapat menjelaskan sebab dinamakan dengan madd silah kubra. Kemudian yang ketiga, pelajar akan dapat bayani hukmi maddis silatil kubra wa miqdari. Akan dapat menerangkan hukum madd silah kubra dan juga kadar panjang bacaannya. Yang keempat, pelajar akan dapat menyebut amthilati maddis silatil kubra, contoh-contoh madd silah kubra. Kemudian yang terakhir, pelajar akan dapat al-mulazamati ala tilawatil Qur'anil Karimi ma'a mura'ati ahkamit tajwidi. Pelajar akan melazimi bacaan Al-Quran dengan meraihkan hukum-hukum tajwid. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu ta'rif. Ta'rifnya ialah an taqa'a ha'ud dhamiril mutaharrikati baina harfaini mutaharrikaini wa ma ba'daha hamzatul qat'i. Maksudnya, an taqa'a, hendaklah terletak ha'ud dhamiril mutaharrikati, ha dhamir yang berbaris, baina harfaini mutaharrikaini, antara dua huruf yang berbaris, wa ma ba'daha hamzatul qat'i, dan selepasnya ada hamzah qata'. Baik, kita pergi kepada sebab dinamakan dengan madd silah kubra. Summiya bimaddis silatil kubra lianna ha'ad dhamiri tusalu bihamzatil qat'i halatil wasli. Dinamakan dengan madd silah kubra kerana ha dhamir bersambung dengan hamzah qata' dalam keadaan wasal. Sekali lagi Ustaz ulang, dinamakan dengan madd silah kubra kerana apa? Kerana ha dhamir bersambung dengan hamzah qata' dalam keadaan wasal. Jadi andai kata kita berjumpa dengan ha dhamir tetapi tidak berada dalam keadaan wasal, maka kita tidak disebutkan hukum madd silah kubra. Kerana madd silah kubra hendaklah berada dalam keadaan wasal, yakni kita baca bersambung. Baik, apakah hukum bacaan madd silah kubra? Hukum bacaannya jawazu maddihi wa qasrihi 'inda al-a'immatil qurra. Harus untuk baca panjang ataupun memendekkannya di sisi para ulama qiraat. Berapa kadar panjang bacaannya? Al-miqdaru 4 atau 5 harakat, 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Jadi untuk lebih jelas kita akan tengok contoh hukum madd silah kubra.
Al-amthilatu. Yang pertama kita tengok A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Surah Al-Isra ayat yang ke-72. Jadi, di manakah contoh bagi hukum maksilah kubra? Jawapannya iaitu pada perkataan yang bertanda merah, ya. Hadhihi a'ma. Ha dhamir selepasnya ada hamzah qata'. Ha dhamir selepasnya ada hamzah qata'. Jadi berapa tadi kita baca? 4 ataupun 5 harakat. Ya. 4 ataupun 5 harakat. Baik. Contoh yang kedua. Kita tengok A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan nad'u min dunihi ilaha. Di mana maksilah kubranya? Pada kalimah dunihi ilaha. Ha dhamir bertemu dengan hamzah qata'. Itu dari contoh dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-14. Kita tengok contoh yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Di mana? Di mana? Jawapannya pada kalimah walinaj'alahu ayah. Lahu, hu itu adalah ha dhamir bertemu dengan hamzah qata' selepasnya. Berapa kadar panjang bacaannya? 4 ataupun 5 harakat. Itu adalah contoh daripada surah Maryam ayat yang ke-12. Jadi Ustaz harap semua dah jelas hukum yang kita belajar pada sekarang ini. Jadi bagi menguji tahap kefahaman kita, kita akan buat latihan. Baik, kita tengok apakah yang perlu pelajar lakukan. Latihan yang diminta at-tadribat. Yang pertama, arif mad silah kubra. Ustaz minta semua dapat berikan ta'rif mad silah kubra. Kemudian yang kedua, waddih sabab tasmiyatuhu bimad silatil kubra. Terangkan sebab dinamakan mad silah kubra. Yang ketiga, ma hukmu mad silatil kubra wa miqdarin. Apakah hukum mad silah kubra wa miqdarin? Kita dah belajar. Yang keempat, udhkur thalathah amthilah limad silatil kubra. Sebutkan 3 contoh mad silah kubra. Ustaz minta semua berikan contoh yang tiada dalam buku teks. Maksudnya Ustaz minta semua dapat cari contoh hukum maksilah kubra dalam Al-Quran, tak kisah daripada mana-mana surah ataupun juzuk. Okey, baik. Kemudian at-taqyim, iaitu pengukuhan. Bayyin al-farq baina maksilah sughra wa madd silatil kubra ma'a mithal. Terangkan beza antara maksilah sughra yang kita dah belajar sebelum ini di sekolah dan mad silah kubra yang kita baru belajar ni, beserta dengan contoh. Jadi Ustaz nak semua dapat hantar latihan yang Ustaz sebutkan ini, muka surat 65 ini.
ke dalam Google Classroom. Ustaz minta selepas ni terus buat latihan. Kemudian hantar. Caranya macam mana? Tulis dalam kertas kosong ataupun buku, kemudian ambil gambar, upload gambar tersebut dalam Google Classroom yang akan Ustaz bagi due date nanti. Okay, baik. Jadi Ustaz harap semua dapat buat latihan dan diberikan kefahaman pada tajuk yang baru, iaitu tajuk Matsilah Kubra. Sekian tu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.